لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tadabihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini kita tinggalkan seketika pembacaan hadis kita dari terjemahan Sahih Al-Bukhari, Kitabul Marad, kitab berkenaan dengan penyakit, untuk kita beri laluan kepada hadis-hadis berkenaan dengan peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. InsyaAllah dalam kuliah Maghrib kita pada kali ini, kita akan membaca rentetan ataupun perjalanan peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagaimana yang diriwayatkan ataupun berdasarkan riwayat-riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kedua peristiwa Isra' dan Mi'raj ada disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Peristiwa Isra' disebut oleh Allah dalam ayat yang pertama, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ataupun pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang mana kami berkati di sekelilingnya untuk kami memperlihatkan kepadanya, yakni kami memperjalankan hamba kami itu untuk kami memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Adapun peristiwa Mi'raj ada diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13 hingga ke-15 surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan demi sesungguhnya, kata Allah, Nabi Muhammad telah melihat, yakni malaikat Jibril dalam bentuk rupa yang asal sekali lagi, iaitu di Sidratul Muntaha, yakni pada malam Mi'rajnya, di mana di sisi Sidratul Muntaha itu terletaknya syurga Jannatul Ma'wa. Jadi kali pertama Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa yang asal ketika di muka bumi, iaitu ketika Nabi berada di Gua Hira ataupun di kaki bukit Hira. Dan kali yang kedua sebagaimana disebut oleh Allah dalam ayat ini, iaitu ketika di Sidratul Muntaha pada malam Mi'raj. Oleh kerana kisah Isra' dan Mi'raj ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, maka ia merupakan suatu kisah yang wajib dipercayai dan diyakini dan menjadi akidah bagi orang-orang Islam. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, marilah kita menelusuri kisah Isra' dan Mi'raj ini berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang sahih sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Pada malam Nabi SAW diisra'kan, baginda sedang berbaring di tepi Baitullah, iaitu di kawasan Hijr Ismail, di antara tidur dan juga jaga, yang di tengah di antara dua lelaki sahabatnya,
Dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari diceritakan bahawa pada malam Nabi diisrakan, baginda sedang berbaring di tepi Baitullah, iaitu di kawasan Hijr Ismail, di antara tidur dan juga jaga. Di tengah, berbaring di tengah-tengah di antara dua lelaki sahabatnya. Tak disebut dalam riwayat siapa dua lelaki sahabat tersebut, dan cuma dijelaskan oleh ulama sebagaimana terdapat dalam kitab Fathul Bari. Dua lelaki sahabatnya itu ialah Hamzah dan juga Ja'far, Sayyidina Hamzah dan juga Ja'far. Ketika itulah, ketika Nabi sedang berbaring di kawasan Hijr Ismail itulah, malaikat Jibril alaihissalam bersama dua malaikat lagi datang mengambil baginda dan membawanya ke perigi Zamzam. Dalam riwayat menyebutkan bahawa malaikat Jibril datang bersama dua malaikat lagi, tapi tak dijelaskan siapa dua malaikat itu. Cuma ada penjelasan daripada ulama sebagaimana yang terdapat dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Qastalani. Dua malaikat selain Jibril itu ialah Mikail dan juga Israfil. Kemudian Jibril membelah, setelah dibawa ke telaga Zamzam, Jibril alaihissalam membelah dada baginda dari permulaan dada, yakni pangkal leher, di pangkal leher di sini, hingga ke bawah perut. Kemudian Jibril mengeluarkan hati baginda dan menyucikannya dengan air Zamzam. Kemudian setelah dada hati baginda dikeluarkan dan disucikan dengan air Zamzam, dibawakan satu bekas berupa mangkuk basuhan dari emas, satu bekas dari emas yang berupa mangkuk basuhan. Dalam bekas itu penuh berisi hikmah dan iman. Dituangkan hikmah dan iman itu ke dalam dada baginda, dan kemudian Jibril menutupnya kembali. Jadi itulah kisah permulaan peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu pembelahan dada, dan disucikan dada itu, kemudian dimasukkan dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam iman dan juga hikmah. Jadi sebagaimana kita sedia maklum, perjalanan Isra' dan Mi'raj ini adalah perjalanan menuju Allah. Baginda dibawa oleh malaikat Jibril untuk menghadap, untuk baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menghadap Allah mesti dengan hati yang bersih. Itu simbolik penyucian dada itu memberi satu isyarat kepada kita bahawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala mesti dengan hati yang bersih. Malah dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sejahtera, hati yang bersih daripada penyakit, sama ada penyakit syirik, kufur, penyakit riak, penyakit hasad, ujub, takbur dan sebagainya. Kita teruskan lagi kisah Isra' ini. Kemudian dibawa kepada baginda seekor binatang berwarna putih yang saiznya lebih kecil dari bawal tetapi lebih besar dari kaldai. Dinamakan binatang itu dengan Al-Buraq, di mana ia melangkah sejauh pandangan matanya. Yang betapa pantasnya Buraq ini melangkah, di mana dia memandang ke depan, di mana jatuhnya pandangannya, maka di situ akan sampai langkahannya. Al-Buraq dari segi bahasa Arab dia berkaitan al-barq, iaitu kilat. Kemudian dengan menaiki Buraq itu, Nabi SAW dengan ditemani malaikat Jibril alaihissalam menuju ke Baitul Maqdis. Tiba di Baitul Maqdis, baginda menambat Buraqnya di bingkai pintu, di mana para nabi biasa menambatnya di situ. Yakni semua nabi-nabi yang menziarahi Baitul Maqdis akan menambat Buraq mereka di bingkai pintu yang sama. Kemudian baginda masuki masjid dan mengerjakan salat di dalamnya dua rakaat. Apabila baginda keluar, Jibril alaihissalam membawa kepadanya dua bekas
ya, satu bekas berisi arak dan satu bekas lagi berisi susu. Baginda memilih susu. Lantas Jibril berkata, lantas malaikat Jibril AS berkata, engkau telah memilih fitrah wahai Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepadamu untuk memilih fitrah. Jika kamu memilih arak wahai Muhammad, nescaya akan sesatlah umatmu. Kemudian baginda dan malaikat Jibril, baginda Nabi SAW dan malaikat Jibril naik ke langit. Tiba di langit dunia, malaikat Jibril berkata kepada malaikat penjaganya, bukalah. Ya, lalu malaikat penjaga langit yang pertama itu bertanya, siapa kamu? Jibril menjawab, aku Jibril. Dan dia bertanya lagi, malaikat penjaga langit yang pertama itu bertanya lagi, ada sesiapa bersamamu? Jibril menjawab, ya, bersamaku Muhammad SAW. Dia bertanya lagi, apakah diutuskan malaikat kepadanya untuk membawanya naik ke langit? Jibril menjawab, ya. Lalu malaikat penjaga langit pertama itu membukanya sambil berkata, marhaban, yakni selamat datang, dialu-alukan dengan kedatangannya, sesungguhnya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Di langit yang pertama, Nabi SAW melihat seorang lelaki yang sedang duduk. Di sebelah kanannya kelihatan sekumpulan manusia, dan di sebelah kirinya juga kelihatan sekumpulan manusia. Apabila dia, yang lelaki itu, melihat sebelah kanannya, dia ketawa, dan apabila melihat sebelah kirinya, dia menangis. Nabi SAW memberi salam kepadanya. Dia menjawab salam dan berkata, marhaban, yakni selamat datang kepada anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Apabila baginda Nabi bertanya, Jibril, siapa lelaki itu ya Jibril? Jibril menjawab, itulah Adam alaihissalam. Sebelah kanannya ialah anak-anak cucunya yang bakal menjadi ahli syurga, dan sebelah kirinya adalah anak-anak cucunya yang bakal menjadi ahli neraka. Jadi sebab itulah Nabi Adam AS apabila menoleh ke kanan, dia gembira, dia ketawa, tetapi apabila menoleh ke kiri, dia menangis, kerana yang sebelah kanannya itu adalah anak-anak cucunya yang akan menjadi ahli syurga, di sebelah kiri pula anak-anak cucunya yang menjadi ahli neraka. Jadi berdasarkan kepada kisah inilah, maka sebagian ulama mentafsirkan bahawa yang dimaksudkan dengan golongan kanan ahli syurga disebut golongan kanan, iaitu orang-orang yang dilihat oleh Nabi Adam ataupun dilihat oleh Nabi SAW ketika Mi'raj, berada di sebelah kanan Nabi Adam AS. Dan ahli syurga neraka pula disebut sebagai golongan kiri, iaitu orang-orang yang dilihat oleh Nabi SAW berada di sebelah kiri Nabi Adam AS. Di samping tafsiran golongan kanan dan golongan kiri juga merujuk kepada menerima buku catatan dengan tangan kanan, ataupun menerima buku catatan di akhirat nanti dengan tangan kiri. Kemudian mereka, yakni Nabi Muhammad yang ditemani oleh malaikat Jibril, menaiki langit yang kedua, seterusnya langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, sehingga langit yang ketujuh. Di setiap langit berlaku dialog antara Jibril dan penjaga langit sebagaimana tadi juga. Nah, di langit yang kedua, Nabi SAW bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf, dan baginda berkata, apabila melihat Nabi Yusuf AS dengan mata baginda berkata, sesungguhnya dia, yakni Nabi Yusuf AS, dikurniakan separuh keindahan, separuh kecantikan. Di langit yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihimussalam. Sebagaimana kepada Nabi Adam, Nabi turut memberi salam kepada mereka. Semua Nabi-Nabi yang Nabi kita Muhammad SAW temui di setiap langit itu, Nabi bagi salam kepada mereka. Mereka menjawab salam baginda, mengalu-alukan kedatangan baginda dengan mengucapkan marhaban kepada kepada saudara yang saleh dan juga Nabi yang saleh, serta mendoakan kebaikan untuk baginda, kecuali Nabi Ibrahim AS yang mengucapkan kepada baginda
marhaban kepada anak yang saleh dan nabi yang saleh. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Musa dan sebagainya. Bila Nabi bagi salam, mereka sebut marhaban, dan mereka mengucapkan mereka menyebutkan marhaban kepada saudara yang soleh, kerana Nabi-Nabi yang lain selain daripada Nabi Adam AS dan juga Nabi Ibrahim, mereka dengan Nabi kita Muhammad mempunyai hubungan persaudaraan, tetapi dengan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim mempunyai hubungan kebapaan, hubungan anak dan juga bapa, kerana Nabi Muhammad selain daripada keturunan Nabi Adam, sebagaimana kita semua keturunan Nabi Adam, baginda juga adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi Ibrahim menjawab salam Nabi dengan kemudian menyebutkan marhaban kepada anak yang saleh dan juga Nabi yang saleh. Sebahagian mereka diceritakan rupa parasnya oleh baginda. Nabi ceritakan rupa paras Nabi Isa macam bagaimana rupa parasnya, dan Nabi Musa bagaimana rupa parasnya, di mana Nabi Musa dilihat oleh baginda seorang lelaki yang kurus dan tinggi, hitam manis kulitnya dan lurus rambutnya, iaitu menurut baginda seolah-olah ia, yakni Nabi Musa itu, dari kalangan ataupun menyerupai kalangan kaum lelaki dari Bani Shanu'ah. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, Shanu'ah ini ialah satu kawasan di Yaman yang didiami oleh satu kabilah yang mana kaum lelaki mereka terkenal dengan tubuh yang tinggi lampai. Nabi Isa AS pula dilihat oleh baginda Nabi SAW berupa seorang lelaki yang bertubuh sedang, dadanya bidang, berambut kerinting dan berkulit kemerahan, seolah baru keluar dari bilik mandi. Nabi Ibrahim AS pula dilihat baginda mirip dengan dirinya. Nabi Ibrahim, Nabi kata dia mirip dengan dirinya, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Turut dilihat oleh baginda ialah malaikat Malik yang ditugaskan menjaga neraka, dan begitu juga Nabi juga melihat Dajjal. Baginda juga menceritakan dia melihat Nabi Musa AS berdiri mengerjakan salat di dalam kuburnya. Semasa perjalanan Mi'raj itu, Nabi melihat Nabi Musa AS berdiri mengerjakan salat di dalam kuburnya. Di langit yang ke-6, ketika bertemu dengan Nabi Musa AS, Nabi melihat beliau menangis. Bila ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Musa? Beliau menjawab, wahai Tuhanku, budak ini diutuskan selepasku, namun orang-orang dari umatnya yang masuk syurga lebih ramai dari orang-orang dari umatku. Jadi Nabi Musa AS menangis seolah-olah beliau kecewa, kerana sedikit umatnya yang masuk syurga lebih sedikit daripada umat Nabi yang datang kemudian darinya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Di langit yang ke-7, ketika bertemu Nabi Ibrahim AS, Nabi SAW melihat beliau dalam keadaan menyandarkan belakangnya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur iaitulah kiblat para malaikat, yang mana menurut sebahagian riwayat, kedudukan Baitul Ma'mur ini di atas langit sana adalah selari dengan kiblat manusia di bumi, yakni Kaabah. Kalau jatuh Baitul Ma'mur itu ditakdirkan jatuh, maka dia akan jatuh betul-betul di atas Kaabah. Jadi sebab itulah perbuatan kita semasa di dunia ini, kita mengerjakan salat, kita mengerja, kemudian kita mengunjungi Baitullah untuk umrah, untuk haji dan sebagainya, perbuatan kita sama dengan malaikat di atas langit sana yang mana mereka mengunjungi Baitul Ma'mur, iaitu kiblat mereka, para malaikat. Di langit yang ke-7, ketika bertemu Nabi Ibrahim AS, Nabi SAW melihat beliau dalam keadaan menyandarkan belakangnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke dalamnya, yakni ke dalam Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat, dan mereka tidak akan kembali lagi kepadanya. Yakni mereka tidak akan kembali masuk kerana terlalu ramai bilangan mereka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, setelah Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim AS, ditunjukkan dan didekatkan kepada baginda Baitul Ma'mur. Jadi satu riwayat menyebutkan Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur, dan satu riwayat menyebutkan bahawa setelah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh itu, ditunjukkan dan didekatkan kepada baginda Baitul Ma'mur sehingga baginda dapat melihatnya dengan jelas. Setiap hari salat di dalamnya, yakni dalam Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat, dan apabila mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi kepadanya, kerana ia adalah kemasukan terakhir yang diperintahkan ke atas mereka. Kemudian setelah itu ditunjukkan dan didekatkan kepada baginda Sidratul Muntaha, ya, Sidratul Muntaha. Buahnya terlihat seperti qullah kota Hajar. Qullah ini adalah satu bekas air yang dikenali, yang sedia dikenali pada zaman Nabi, yang mana dianggarkan boleh menampung 100 liter air. Makna bekas ini besar. Jadi buahnya Sidratul Muntaha ni, Nabi melihat seolah-olah dia mempunyai buah yang mana buahnya terlihat seperti qullah kota Hajar. Kota Hajar ialah satu kota di Yaman, dan daun-daunnya terlihat seperti telinga gajah. Sidratul Muntaha. Sidrah ini daun, Al-Muntaha penghujung atau pohon penghujung, kerana dikatakan bahawa Sidratul Muntaha ini adalah penghujung, dan penghujung sekali alam yang diketahui oleh makhluk, termasuk malaikat sendiri, di mana selepas Sidratul Muntaha itu sudah tidak diketahui lagi bagaimana keadaannya. Di pangkalnya, yakni di akarnya terbit, di pangkal Sidratul Muntaha ataupun di akar Sidratul Muntaha terbit 4 batang sungai, di mana 2 darinya tersembunyi dan 2 lagi nampak. Apabila aku bertanya Jibril, ia menjawab, sungai apa itu? Nabi tanya, ya Jibril, 4 batang sungai itu sungai apa yang terbit daripada akar Sidratul Muntaha itu? Jibril menjawab, 2 batang sungai yang tersembunyi, yang tidak nampak itu ialah yang mengalir ke syurga. Adapun 2 yang kelihatan itu adalah Nil dan juga Furat. Sungai ini di Mesir, Furat di Iraq. Wallahu alam. Itu diceritakan oleh Nabi SAW. Kita hanya dapat gambarkan sebagaimana yang mampu digambarkan oleh akal, dan ini termasuk dalam peristiwa ghaib. Kita tak akan dapat untuk merenung dengan lebih jauh, melebihi kemampuan akal kita. Apabila Sidratul Muntaha itu dilitupi dengan arahan Allah oleh sesuatu yang melitupinya, sebahagian riwayat menyebutkan bahawa dilitupi oleh farash, iaitu kekatu emas. Dalam riwayat lain menyebutkan dilitupi oleh warna-warna, kata Nabi, oleh warna-warna yang aku sendiri tidak mengetahui apa sebenarnya dia. Dan sebagian riwayat menyebutkan, ada ulama menyebutkan dilitupi oleh cahaya-cahaya sayap malaikat. Dan terdapat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan atas tiap daun Sidratul Muntaha itu terdapat malaikat. Apabila Sidratul Muntaha itu dilitupi dengan arahan Allah oleh sesuatu yang melitupinya, mengikut tafsiran tadilah, sama ada ditupi oleh kekatu emas, oleh warna-warna yang Nabi sendiri tak dapat nak gambarkan, ataupun oleh cahaya-cahaya malaikat, keadaannya akan berubah, yakni bertambah indah, berubah. Dan dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan berubah kepada warna delima atau zamrud, berubah lebih indah kepada warna delima atau zamrud atau seumpamanya. Dan ketika itu tidak ada siapa pun dari kalangan makhluk Allah yang berupaya menggambarkan keindahannya. Mana keindahan yang Nabi sendiri pun kata tak ada manusia yang mampu untuk menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha ketika dia dilitupi oleh cahaya-cahaya malaikat, oleh katu emas dan sebagainya. Kemudian setelah itu dibawa kepada baginda 3 bekas minuman. Ketika di Sidratul Muntaha itu dibawa kepada Nabi 3 bekas minuman, satu berisi arak, satu berisi susu,
dan satu bekas lagi berisi madu. Baginda mengambil bekas berisi susu. Lantas malaikat Jibril berkata, engkau dan umatmu wahai Muhammad telah menemui fitrah, dengan pilihan kamu yang baik yang tepat itu akan melimpah kepada umatmu fitrah yang baik. Dan dalam satu riwayat iaitu riwayat Ibnu Al-Aiz dari Abu Hurairah menceritakan Nabi minum sedikit dari bekas berisi madu dan minum hingga puas dari bekas berisi susu. Adapun bekas berisi arak, baginda tidak menyentuh sedikit pun. Nabi tidak minum sedikit pun. Jadi 2 kali malaikat Jibril AS menghidangkan kepada Nabi SAW, kerana walaupun berada di alam atas sana, tapi Nabi SAW masih manusia yang memerlukan kepada bekalan sebagaimana manusia itu makanan. Jadi sebab itu ketika di Baitul Maqdis, malaikat Jibril AS menghidangkan kepada Nabi susu dan arak, dan ketika di atas sana, ketika di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menghidangkan kepada Nabi 3, iaitu susu, madu dan juga arak. Nabi minum sedikit madu, kemudian Nabi minum sepuasnya susu, dan Nabi tidak minum sedikit pun daripada arak. Kita lanjutkan lagi, iaitu kemudian Nabi SAW diangkat naik melepasi mustawa, daripada Sidratul Muntaha Nabi naik ke atas lagi, iaitu sehingga melepasi mustawa. Mustawa, kata orang lama, sebagaimana disebut oleh Imam An-Nawawi, oleh Dr. Musa Lashin, Al-Mustawa bermaksud Al-Mas'ad, iaitu tempat yang tinggi. Daripada Sidratul Muntaha Nabi naik lagi ke mustawa, itu satu tempat yang lebih tinggi. Menurut Syekh Dr. Musa Lashin dalam syarah Sahih Muslim, kata dia, ketika hendak menaiki ke mustawa, Nabi SAW naik bersendirian tanpa ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril menemani Rasulullah sehingga ke Sidratul Muntaha sahaja. Daripada Sidratul Muntaha nak naik lagi ke mustawa, ke tempat yang lebih tinggi, maka Nabi naik bersendirian, menurut Syekh Dr. Musa Lashin dalam syarah Sahih Muslim. Kemudian Nabi diangkat naik melepasi mustawa, di mana dia dapat mendengar bunyi goresan pena-pena, goresan pena al-qalam, yang sedang menulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian baginda mendekat kepada Allah, daripada mustawa naik lagi dan mendekat kepada Allah Al-Jabbar Rabbul Izzah, lalu bertambah dekat sehingga digambarkan jaraknya dengan Allah hanya sekadar antara 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Busur panah ada 2 ujung, atas dan bawah. Orang Arab selalu menggambarkan kalau kita berada dekat dengan suatu, makna seumpama dekatnya 2 hujung busur panah atau lebih dekat lagi, Nabi sebut dalam hadisnya. Lalu Allah mewahyukan kepada baginda apa yang diwahyukan, iaitu salat 50 waktu ke atas baginda dan juga ke atas umat baginda untuk dilakukan pada setiap hari. Kemudian Nabi pun setelah selesai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mentaklifkan salat 50 waktu sehari semalam, Nabi pun turun. Namun ketika tersempak sekali lagi dengan Nabi Musa AS di langit yang ke-6, Nabi Musa AS menasihatkan baginda supaya naik semula ke atas dan bertemu dengan Allah, naik semula bertemu dengan Allah, dan minta agar Allah mengurangkan, kerana Nabi Musa mengetahui bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW lebih lemah, fizikalnya dan sebagainya lebih lemah daripada umatnya. Jadi beliau khawatir umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi seperti umat beliau yang banyak menyanggahi taklif daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ringkaskan ceritanya, berlakulah ulang-alik sebanyak 9 kali hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengurangi menjadi 5 waktu. Namun Allah mengisytiharkan walaupun dikurangkan 5 waktu, tetapi pahalanya sama seperti melakukan 50 waktu, iaitu
diganda dengan 10. 5 waktu kali dengan 10, nah seperti 50 waktu. Kemudian Nabi Musa AS menasihatkan, kembali lagi ya Muhammad, mudah-mudahan dapat dikurangkan lagi. Namun Nabi SAW menjawab kepada Nabi Musa AS, aku telah berulang kali meminta kepada Tuhanku sehingga aku berasa malu dengannya, ya, aku tidak akan kembali lagi, sebaliknya aku redha dengannya dan aku berserah kepada Allah. Mendengar jawapan Nabi Muhammad itu, Nabi Musa berkata, jika begitu turunlah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila baginda berlalu meninggalkan Nabi Musa, terdengar satu suara berkata, aku teruskan kefarduanku, aku ringankan dari hamba-hambaku. Ini suara Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Muhammad, nah, aku teruskan kefarduanku, aku ringankan dari hamba-hambaku, dan aku balasi mereka satu amalan kebaikan dengan 10 ganjaran. Dalam Sahih Muslim, ya, terdapat riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa selain dari salat 5 waktu, turut diberikan kepada Nabi SAW ketika baginda menghadap Allah semasa Mi'raj itu, ada dua lagi yang diberikan kepada Nabi, iaitu ayat-ayat di hujung surah Al-Baqarah, ayat-ayat di hujung surah Al-Baqarah. Sebagian ulama menyebutkan iaitu bermula daripada ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah, hinggalah kepada ayat yang terakhir surah Al-Baqarah, ayat 284, 285 dan juga 286. Sebagai ulama menyebutkan dua ayat di hujung surah Al-Baqarah, iaitu bermula daripada amana rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, sehinggalah kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat 285 dan juga 286. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan ayatan, dua ayat di hujung Al-Baqarah, sesiapa yang membacanya pada satu malam, kafatahu, maka mencukupilah dua ayat itu untuknya, mencukupi sebagai perlindungan untuknya, ataupun mencukupi sebagai ibadah untuknya, ibadah yang nawafil, ibadah sunat untuknya pada malam tersebut. Kemudian Nabi SAW kembali bersama Jibril ke Sidratul Muntaha. Kali ini baginda melihat Sidratul Muntaha, daripada setelah bertemu Allah, Nabi melalui perjalanan yang sama, turun ke Mustawa, kemudian turun ke Sidratul Muntaha, kembali bersama dengan Jibril. Kali ini baginda melihat Sidratul Muntaha dilitupi oleh warna-warna yang tidak berupaya baginda gambarkan. Sekali lagi Nabi melihat keindahan Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha itulah baginda Nabi SAW telah melihat Jibril dengan rupa asalnya, iaitu memiliki 600 sayap. Ini disebut oleh Allah dalam surah yang kita baca tadi, iaitu dalam surah An-Najmi tadi, surah An-Najmi ayat 13 hingga 15 tadi. Kemudian baginda dibawa masuk ke dalam syurga. Baginda mendapati atap atau kubah syurga itu dibuat dari permata-permata dan tanahnya dari kasturi. Di dalam syurga itu baginda melihat sungai Al-Kausar. Di samping ditunjuk kepada baginda pemandangan indah yang lain, dalam syurga itu juga baginda ditunjukkan dengan sungai Al-Kausar yang merupakan hadiah Allah khusus untuk baginda. Baginda berkata, aku pergi ke sebatang sungai yang di atas dua tebingnya terdapat kubah-kubah permata berongga. Lalu aku bertanya Jibril, sungai apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, itulah sungai Al-Kausar. Di dalam Al-Quran ada satu surah namanya Al-Kausar, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kausar. Di mana Al-Kausar merujuk kepada sungai Al-Kausar. Di samping kata ulama mufassir, boleh juga memberi makna kuniaan-kuniaan yang banyak. Di antaranya adalah Al-Kausar, sungai Al-Kausar. Kemudian peristiwa Isra' dan Mi'raj berakhir di Masjidil Haram, yakni bermula dan Nabi turun sehinggalah kembali
kita pun tiba semula ke Masjidil Haram, yakni bermula di Masjidil Haram. Peristiwa Isra' dan Mi'raj bermula dari Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Haram. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, di antaranya Syekh Dr. Mustafa Lashin, kata mereka kepulangan Nabi Muhammad SAW adalah pada malam yang sama, pada malam yang sama. Bermula Isra' dan Mi'raj itu di awal malam dan berakhir, yakni baginda tiba di Mekah di Masjidil Haram ketika subuh pada malam yang sama. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan subhanallazi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada satu malam. Pada siangnya, apabila Nabi SAW memberitahu orang-orang Quraisy peristiwa yang baginda alami pada malamnya, mereka mendustai baginda dan mempermain-mainkannya. Ketika baginda sedang berehat di Hijr Ismail, mereka datang bertanya tentang Isra' baginda. Bila Nabi cerita kepada sahabat-sahabat semua meyakini tanpa ragu. Tapi bila kisah ini sampai kepada orang-orang musyrikin di Mekah, mereka merasakan inilah peluang untuk memperolok-olokkan baginda dan juga untuk melemahkan keyakinan para sahabat ataupun orang-orang beriman kepada baginda Nabi, kerana bagi mereka peristiwa ini adalah peristiwa yang pelik, dan mereka merasakan sikap para sahabat nanti sudah tentu sama dengan sikap mereka, iaitu sukar untuk menerima suatu benda yang luar biasa ataupun yang pelik. Jadi maka bertanya Nabi, termasuk yang ditanya ialah beberapa hal tentang Baitul Maqdis yang mana Nabi tidak pasti tentangnya, menyebabkan baginda berasa tertekan dan susah hati. Namun Allah segera membuka hijab di hadapan baginda sehingga baginda dapat melihat Baitul Maqdis dengan jelas dan dapat menjawab semua soalan mereka tentangnya tanpa ada satu pun yang tertinggal. Jadi dalam usaha untuk mereka menekan Nabi itu, maka tanya itu ini, pintu Baitul Maqdis, tanya bermacam-macam mereka tanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan di hadapan baginda, walaupun baginda berada di Masjidil Haram di Mekah, tapi baginda dapat melihat Baitul Maqdis dengan begitu terang, begitu jelas, sehingga baginda boleh menjawab satu persatu soalan mereka dengan tepat. Demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian, kita mengulang kaji secara ringkas peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Banyak lagi kisah yang belum kita sentuh, tapi madailah sebagai ulang kaji untuk kita, dan mudah-mudahan keajaiban yang berlaku, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini maha suci dan tidak ada maha suci daripada kelemahan. Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha berkuasa, dan Tuhan yang maha terlaksana kehendaknya. Dalam situasi kita dilanda dengan musibah, dengan ujian Allah ini, kita mengharapkan sebagaimana Allah boleh mentakdirkan suatu yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah juga boleh membantu kita dengan menzahirkan kekuasaannya, dengan memberi kekuatannya kepada kita, insya-Allah, bagi kita segera menyelesaikan masalah yang kita hadapi ini, iaitu virus COVID-19 yang melanda negara kita, juga melanda dunia pada ketika ini. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba